Bonjour tout le monde, jangan lupa subscribe pada channelku dan follow Daku di Instagram, Facebook dan TikTok. Terima kasih atas sokongan anda. Jom Daku bawa anda ke Ile de Ré. Okey, baru sampai bercuti tapi kena masak. Daku datang ke Ile de Ré, Daku bawa satu peti peti yang tahan sejuk tu. Dengan makanan halal, daging-daging halal, sebab di Ile de Ré ni susah nak dapat daging halal. Kalau ada pun kena drive macam 30 km away. Itu pun tak banyak choice ya. Ada macam turkey ham, sausage, limited lah kalau daging dengan ayam ni. So dah aku bawa ni khusus daripada tempatku lah ke Ile de Ré ni. Ini adalah fresh sausage, ada lembu, ada merguez, dia lain-lain colour. Yang warna merah tu dia pedas sikit. Ini bukan processed food ya, ini memang pure punya daging ya. Dah aku pernah cerita dalam video sebelum ni. Okey, itu dia adalah kentang Ile de Ré. Ini adalah kacang dah aku beli hari tu yang konon-konon nak gosip macam-macam pakcik bawang Perancis kan. Inilah rupa dia. Dah aku rebuskan dia dalam air dengan sedikit garam. Kita akan makan. Masukkan dalam sausage kita tadi. Kita mix-mix. Letaklah apa-apa perisa yang anda nak dalam ni express punya masakan ya. Sebab tempat ni kira macam rumah sendirilah. Jadi kita nak tak nak kita kenalah masak. Tak boleh nak makan kat luar selalu kan. Ini baru nak warm up. Kadang-kadang rasa merungut jugalah. Bercuti pun aku kena masak fikir semua orang So, itulah. Kita letakkan sos tiram. Kena Asian kan juga masakan kat sini. Aku pelik kalau orang masakan kat sini tak letak apa-apa tu just letak garam. Apa kau bondo rasa Tak ada perisa lah langsung Kosong yo. Tengok cara dah aku kacau tu Ini adalah kentang yang telah dikukus dan dibakar atas kuali dengan sedikit butter. Ini adalah tabule-tabule kita. Ni sebenarnya benda yang suamiku tak habis hari sebelum tu. Jadi dah aku buat cara ala-ala nasi goreng Itu dia makan tengah hari. Hari yang pertama di Ile de Ré dah siap. Budak ni dah tak sabar-sabar makan Tu dia yang kita goreng tadi. Kentang. Chicken wings yang dibakar. Perut dah kenyang, jom kita pergi pantai. Okey, kami berada di Ile de Ré. Bersama buah hatiku. Tengah bersedih. Kan? Menayang. Ujuk kan mama ada. Asal gitu. Sekarang dah jadi tempat restoran pula kat sini. Okey. Jadi kami nak pergi beach Kita tak mandi pun. So ampot ramas takot.
Jom kita masak makan malam. Ini adalah salmon yang suamiku beli di pasar ni. Memang dia berlemak-lemak, berkrim, berat gila ni salmon ni. Ni adalah sayur bayam atau spinach. Dah aku rebuskan dulu selepas dibasuh. Kemudian kita masukkan dalam mixer, tambahkan cooking cream. Dah aku gunakan dalam satu kotak 250 ml. Kita blendkan dia. Panaskan dalam periuk. Masukkan pula 1 sudu kecil serbuk ayam, garam secukup rasa. Dan kita masak dan kacau-kacau dia sampai dia berbuih-buih ya. Seperti anda lihat, Daku punya video ni bergoyang-goyang sebab Daku tak bawa tripod ya masa pergi bercuti ni. Jadi Daku sambil pegang handphone sambil Daku masak, jadi maaflah ya atas gangguan. Okey, panaskan pula frying pan tanpa sebarang minyak. Kita masukkan kita punya salmon bahagian kulit kat bawah. Kulit ni akan mengeluarkan minyak, jadi kita tak perlu minyak. Jadi kita tengok kulit tu dah garing, bolehlah kita terbalikkan, masaklah bagi semua, masak semua penjuru bahagian salmon tu barulah sedap. Itu dia garam kasar daripada Ilderay. Kita taburkan ke atas salmon kita. Macam ni. Boleh juga guna garam apa-apa. Aku menggunakan garam kasar, herba, ada sedikit spices dalam tu ya. Itu adalah typically garam daripada Ilderay. Seperti anda lihat, aku dah terbalikkan bahagian tepi dan taburkan lagi garam. Bila dah garing tu, kita letakkanlah garam atas yang dah masak tu macam ni. Itu dia rupa yang dah garing. Jadi kita nak taburkan kita punya sayur bayam, creamy sayur bayam tadi ke atas salmon kita. Itu adalah cara Daku masak untuk tokak Perancis kat sini. Sangat-sangat simple, menyelerakan. Tapi macam tak cukup kan? Selamat pagi semua. Ini adalah hari yang kedua di Ilderay. Cik Syifa ni dia seronok betul nampak nenek dia. Manja dengan nenek dia, mengacau. Et ça se verra, ça va bien. Alors que, à la maison, bois. Ah Pourquoi tu tues ça? Beurre. Assalamualaikum bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini adalah hari yang ketiga Daku dan anak perempuanku dua orang tu di pulau ni, Ilderay. Ni baru lepas breakfast, suamiku beli croissant. Croissant takkan sama dengan boleh lah, tapi tak okey lah, sikit okey lah, tapi tak sama kualiti dengan croissant dekat rumah kita orang. Dan bercuti ni akan merindui lah rumah sendiri dan kawasan, sebab kalau kat rumah kita dah biasa dengan orang kat sana, dah family friendly kan. So itulah. Okay, another coffee for me, sebab dia punya ini macam kecil kan. Bukan kopi, dia Ricore. Ricore ni ada kopi dengan chicorée. What is chicorée? It's a plant. Chicorée it's macam plant lah. Apa benda plant. Ya, nak cakap apa? Okay, tadi suami dah aku cerita pasal croissant. Bila kita dah biasa dengan tempat kita dah kenal orang semua. Jadi bila kita datang bercuti ni, tengok muka-muka snobbish, muka-muka belagak ni, malas betul lah. Sebenarnya okey je, tapi sebab kita tak biasa kan. Bila kita tak biasa, kita ada kalanya kita find so many excuses lah untuk menyampah kan. Pada orang tu biasa je kot. So, tapi aku dah merindui kat rumah sebab aku banyak benda nak bawa kat rumah. Dah aku rindu pada katilku semua. Hari ni pagi ni nak pergi market, nak pergi beli souvenirs untuk kawan-kawanku, untuk sahabat-sahabatku, familyku. Jadi, ya. Masalah aku buat video ni menyemak. Ya Allah ya Tuhan.
Aku juga kena bawa. Salut papa. Je mets les mêmes couleurs qu'avant. Ada vélo. Okey, taman ni, kebun orang ni, inilah tempat yang selalu banyak buah-buahan tapi diorang tak ambil. Macam biarkan busuk macam tu je. Aku tengok geram je. Biasanya ada buah pear, buah apple dia tau. Tu ada nampak buah apple kat sana. Apalah. Les petites oreilles trop mimes. Non, si c'est bon. C'est dur quand même. Oh, Allah Akbar. Baru. Thank you Anna, t'es la seule à dire. Faut réfléchir un peu, Jade, hein. Apparemment, tu réfléchis pas. À chaque fois, tu fais des choses, hein. Siapa lah kau? Okey, dah sampai di Pasar Pagi Arts Henri. Tujuan datang ke sini hanyalah untuk beli souvenirs untuk bagi pada kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang akan datang melawatku nanti. Daku tak ambil banyak sangat video kat sini ya sebab kita tak boleh sebarangan ambil video nanti muka orang termasuk nanti jadi cerewet pakcik-makcik cerewet kat sini kan. Lagipun dah 22 tahun duduk sini, balik-balik pergi tempat yang sama, bosan nak rekod. Atau ya kalka. 1, 2, lagi, 2, 3. Syifa cepat. 1, 2, 3. Suri. 1, 2, 3. Suri. 1, 2, 3. Kalau anda nak tengok lagi detail tentang pulau ni, anda boleh refer pada vlogku sebelum ni, tahun sebelum ni, pada tahun COVID lah, rasanya dalam 2020 atau 2021, ada dah aku banyak buat vlog pasal percutian kami di Eildari. Sebab apa kali ni aku tak rekod detail sangat sebab tak ada berapa mood sangat lah. Lagipun dah bosan dengan tempat ni lah. Selama 22 tahun duduk sini, almost every year pergi tempat yang sama. Masa tu kita free hair, kita rasa enjoy lah masa tu sebab kita pun macam orang lain juga. Jadi orang tak pandang kita sangat. Ni bila kita dah berhijab ni, kita jadi rasa tak selesa lah nak pergi tempat-tempat macam ni. Jadi ia efek juga mood untuk bercuti. So ini adalah kawasan-kawasan yang biasalah daku pergi masa lalu, masa daripada daku mula-mula kahwin, jaga anak-anak tiriku, bawa-bawa diorang jalan kat sini lah, tempat yang
memberikan memori lah kembali masa bermula aku sampai sini. Menjaga anak-anak kecil, anak-anak tiriku yang masih kecil masa tu. Okey, pemandangan di depan ni adalah di mana tempat mak bapak hantar anak-anak untuk belajar mengendalikan bot tanpa enjin, hanya bergantung kepada angin sahaja. So itu adalah tempat dia. Of course anakku tak pernah buat benda-benda alam macam ni dan mereka tidak berminat. Kebanyakan mereka adalah anak-anak orang putih. Bergerak menggunakan basikal adalah memang well known di pulau ni. Jadi orang akan datang bercuti bawa basikal mereka sendiri atau mereka menyewa basikal sebab memang ada tempat laluan khusus untuk berbasikal. Ada kalanya dengan berbasikal anda dapat menikmati pemandangan yang tidak boleh dinikmati jika anda membawa kereta. Jadi memang ramai orang mengambil option untuk berbasikal bila berada di pulau ini. Jid dan Adam ada disewakan basikal sebab mereka sampai awal dan mereka juga stay lebih lama daripada Daku, Ida dan Syifa. Nampak tak basikal punyalah banyak. Itu basikal sewa dan juga basikal yang orang bawa untuk pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebab memang convenient, ada kawasan memang khusus untuk orang berbasikal. Memandangkan kami tidak bercuti dengan lama di sini, jadi tiada keperluan untuk berbasikal. Lagipun Daku hanya stay 4 hari 3 malam di Ilderay untuk kali ini. Kalau tahun-tahun sebelum ni kami stay sampai sebulan bila tak balik Malaysia, jadi bolehlah kami sewa basikal ataupun bawa basikal daripada rumah. Tiap-tiap hari akan keluar pergi berbasikal, tapi kali ini tidak. Dan Daku, Madasa, setakat sekejap je kan. Sekejap je kita naik kereta je lah yo. Di Pulau Ilderay ni ada kawasan-kawasan yang kita boleh nampak jugalah orang bertudung ya, turis lah, tapi boleh dikira dengan jari lah. Berapa ramai orang berhijab kat sini dan boleh dikira dengan jari juga yang berwarna-warni kat sini. Jadi kebanyakan yang datang bercuti sini memang kalangan orang berkulit putih lah, macam tu. Kalau anda perasan, rumah-rumah di Pulau Ilderay ni macam sepesen je kan. Tak ada yang lain daripada yang lain kan, sepesen je. Disebabkan setiap daerah kena ada ikut peraturan jenis rumah macam mana yang boleh dibuat. Kena ikutlah dia punya undang-undang kawasan tu. Jadi setiap daerah lain dia punya struktur rumah dia. Jadi tak boleh nak buat sesuka hati, nak bina rumah macam mahaligai ke, lain daripada orang lain ke. No. Semuanya kena ikut standard. Kebesaran kecil besar ke, itu suka hati anda. Orang putih ni kan, diorang duk bising-bising yang kita duk tanam kelapa sawit, kita bising lah. Kata mana mi datang nak duduk. Kalau hutan habis dibuat ladang kelapa sawit kan, habis yang kau tu tanah kau habis kau buat pokok wine tu, pokok anggur semua, dah sampai botak-botak, ada tanah jadi lapang macam ni, tak ada kau kisah pula kan. Kalau dah busuk hati tu kan menyibuk nombor 1. Masa kami pergi pasar pagi Ars Are tu, kami tak bawa mak mentuaku sebab dia pun tak ada keperluan dan dia bukan jenis yang siap awal pagi macam kita orang ni. Jadi kita orang pergi dulu market, pergi pasar sendiri, beli barang. Ni bila dah habis semua, ambil balik mak mentua. Tak bagi dia drive sebab apa nak drive banyak-banyak kan, banyak kereta. Lagipun tengok, kalau you perasan kita orang banyak jalan kaki sebab parking tak ada depan rumah. Parking kena macam 100-200 kilometer. 100-200 meter away. Ni jalan punyalah sempit. Sebab tu hari tu masa dah aku sampai, laki aku tak bagi dah aku drive kan, kemek kanan kiri aku pergi langgar. Okey, kita di Ilderay bersama mak mentua aku. Kita ambil mak mentua ke Suri Lulu. Non, n'élargis pas. Ni ada kedai ni, tak tahu nak pergi ke tak, rasanya mahal kot kat area ni. Nantilah kerang kita tengok. Ada? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Okey, di restoran macam ni, dia tak ada bagi menu ya. Dia setiap meja dia akan bagi kau segedabak menu besar ni and you choose from there. Once dah finish, dia akan bagi menu dia kat orang lain. Pourquoi lui? Kebahagiaan bila ada anak perempuan di concern nak pakaikan mak dia lip balm, moisturizekan bibir mak dia. Alhamdulillah. T'as vu, Anna, elle ouvre son sac. Elle ouvre son sac, Anna, et elle met son sac.
Et voilà. Nice. Ouais, ils sont beaux, t'as vu? Waouh. Attends. Okey, aku tak tahu apa nama dia dalam bahasa Melayu ni, tapi dekat Malaysia pernah makan. Tengok cara orang putih Setakat steam je kot. Kata tu sos apa pun aku tak tahu. Ada sejemput, 2 jemput, tak tahu berapa harga dia ni. Kalau kat Malaysia makan pun dengan cili kering, dengan marinade semua. Ini orang putih ni style On goûte ça. Okay, ni oyster. Kita makan oyster tapi but I don't eat oyster when it's not you who did the sauce. C'est pas bon là, c'est citron, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de sauce là, je te signale. So it's just pas kita citron, perah il y a pas sauce dengan lemon Avec kembang du tu kat beurre aku. Okay, ni salmon memang sasah lah aku tak makan kan sebab dia tak masak. Kena fumé là. Oh, C'est ni pas sûrement normal. fume. C'est meilleur là. Salai. Itu dia. Ini hantu oyster. Okey. Bila boleh makan ni? Jadi sanggupkah anda Désolé. belanja budak ni makan oyster, kuat makan oyster. Okey, dia makan oyster. Suka juga ke? Tolonglah. Elle aime bien. Mais elle a avalé tout de suite. Là, c'est ça, elle me manque. Non, donne pas. Ah non, fais que ça. Tu fais que ça. Encore. Ah non. Ah, je suis blind. Elle veut pas, Anna, elle veut tiens, pas, Anna, elle veut regarde. pas. Tiens. Non, Miriam. Tiens. Merci Adam. Vas-y, tiens. Attends. Ah, tu fais ton pied. Voilà, bravo. Justement, je regardais les serveurs. Mais... Ini adalah ikan yang diorder oleh Adam. Bawah tu ada mashed potatoes. Just the way he like it. Tapi manalah cukup budak ni makan kan? Ini pula adalah udang galah untuk suamiku. Apa yang nak dimakan cukup. Kau makan macam ni, nasi pun tak ada. Ni nak konyang apa ke bondo Aduh. Ini untuk Daku dan Ida dan juga Jade. Dia punya homemade fries memang the best ever. Kita orang punyalah order sampai tambah order lagi 3-4 kali sebab fries dia memang marvelous you all. Homemade memang sodap. Combination makan dengan kupang kari ni, malatop. Okey, standard orang Perancis makan di sini lepas lunch adalah semestinya kita minum kopi. Ini adalah espresso untuk Daku supaya Daku segar bugar sepanjang hari. Que je t'ai fait sur toi. Generasi zaman sekarang Qu'est-ce que tu veux? Tes musiques Sigma. Kami sebenarnya nak pergi ke Phare des Baleines. Tapi diorang dah tukar everything. Nak parking dah tak boleh. Kena parking jauh. Macam mana mak mentua aku tak boleh jalan jauh. Dia suruh kita orang tinggalkan dia je dekat parking. Pergi jalan kat Phare des Baleines tu. Tak kuasa. Semuanya tak ada mood ya. Lagipun dah konyang. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut. Jomlah kita balik. Il n'y a plus de la vaisselle. Ah, t'as pas pris une photo du lave-vaisselle mis sur le Non, bas-côté? bah, c'est pas la peine. Kalau anda perasan, di negara Eropah, di negara Barat, tiada longkang-longkang macam kat terdapat di negara kita. Kalau negara kita kan, kita nampak longkang punya lah bahaya kot termasuk dalam longkang ke, bawa motor tiba-tiba tersadai dalam longkang ke. Ni kat tempat orang putih, mereka tiada longkang, semuanya bertutup ya. Bertutup. Jadi nak jalan memang tak ada risk lah untuk termasuk dalam longkang, termasuk dalam lubang ke apa ya. Ianya adalah satu sedap mata memandang lah berbanding kalau kanan kiri ada longkang, kot terbabas kereta memang sasah lah masuk longkang kan. Ni tidak. Tak ada. Longkang semua bertutup. C'est gratuit en plus. On aurait dû se garer là. Tout ça, on faisait ça un vélo avec combien? Allez, j'avais là. T'as vu, c'est en sous-bassement aussi là. Chez la Nationale. Ini adalah pokok anggur di Ile de Ré. Mereka mengeluarkan arak ataupun wine khusus daripada Ile de Ré ni. Jadi setiap daerah mereka ada arak mereka yang tersendiri yang mereka keluarkan.
Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Ile de Ré ini adalah datangnya juga daripada negara Eropah, ada juga orang daripada Amerika yang datang ke sini. Ramai juga daripada UK yang datang sebab UK tidak mempunyai pantai yang cantik seperti di France ni. Lagipun kat sana sejuk kan, dah lah sejuk, pantai tak cantik. So ramai yang datang kat sini. Itu dia laluan-laluan basikal. Once you let them go, memanglah kau berjanggut nak tunggu. Jom. Sa fille avait 20 ans de moins que moi. Qui était brun, une tête. Et lui, c'était un Italien ou un Corse ou je sais pas quoi, un truc bizarre comme ça. Et c'est lui qui a vendu une fortune, 4 millions d'euros, c'est vendu. Peut-être qu'ils ont fermé le. Masa ni kami tidak kembali ke rumah direct ya. Kami jalan-jalan dulu sebab mak mentua nak bercerita pasal tempat ni siapa punya tempat, selebriti mana, politician mana punya rumah, dulu dia lalu mana, suamiku buat apa, macam tu lah. Memberitahu, mengisahkanlah cerita-cerita pasal pulau ni. Yalah, dia dah duduk sini, beli rumah kat sini dah berapa puluh tahun kan. So ada kenangan yang mengimbas kembali. Ah, c'est énorme ça. Regarde, et tu vois à droite, tu as toutes les grandes maisons énormes qui n'ont pas d'étage, mais qui sont vraiment toutes en, je sais pas comment ça s'appelle, en longueur ou je sais pas quoi, en largeur. Melalui kawasan golf di sini, masa dulu-dulu, anak-anak tiriku 3 orang tu, mereka merasa pergi kursus golf seminggu, merasa aktiviti berkuda selama seminggu, disponsor oleh neneknya. Anak-anakku tak merasa semua tu. Tak apalah, ada rezeki lain buat anak-anakku. Pemandangan ini adalah tempat mereka menghasilkan garam keluaran Ile de Ré. Itu mereka akan kaut ke tepi garam yang dihasil daripada air laut tu. Maka dicampurkan pula dengan herba-herba dan mereka jual untuk pelancong-pelancong di sini atau mengeluarkan produk-produk khusus daripada Ile de Ré. Specialty mereka garam kasar dari air laut. Selain daripada itu, mereka juga menghasilkan oyster dan juga kupang ya. Ada kalanya ada tempat-tempat yang memang kita boleh dine in fresh oyster dan kupang yang baru dikaut daripada laut. The thing is, makanan-makanan laut ni, cara mereka masak tu sempoi gila. Just kukus, lepas tu hidangkan dengan sos. Kalau macam oyster tu makan macam tu, perah limau. Kalau yang siput, siput buluh ke pokok bondo panggil tu, macam tu juga. Kukus dan letak sos kat tepi. Kita kalau kita punya seafood, you all, kita dengan spices. Kecoh Leo. Dengan spices, dengan cili, kita cili kering, kita dengan oyster sauce semua, kita gaul-gaulkan semua siput-siput tu. Ya Allah, punyalah marvelous So, orang putih punya masakan ni actually sangat hamba ya. Agaknya adakah itu yang menyebabkan mereka seperti healthy food, so-called healthy food, dan kita makanan kita berlemak-lemak, berkrim disukai ramai sehingga kan bila kita dah tua ramai orang-orang tua kita mempunyai penyakit 3 serangkai. Adakah itu penyebabnya? Wallahualam. Apa kata anda? Tapi puncuk pakalnya, bila kita makan tu, kita kenalah pandai kontrol. Adakah orang kita tak pandai kontrol makan? Makanan berlemak-lemak berkrim disukai ramai. Pagi breakfast, teh ais. Bukan teh ais, teh tarik, kopi tarik yang gulanya seboban, selori, 2 lori. Kau? Dengan roti canai lagi, dengan nasi lemak. Pagi-pagi dah makan heavy. Macam mana tu? Tapi jangan tanya kenapa aku tak kurus-kurus duduk sini. Tak kurus jugalah. Tapi tak adalah nak kata segedabak kan. Okeylah, susu gitu. Masih lagi melalui padang golf. Tadi pusing kau. Pusing ni lalu lagi balik padang golf. Mengimbas kembali pengalaman jadi mak yang ada anak tiri instant, anak tiri 3 orang masa tu. Ini pergi Ile de Ré ni memang banyak kenangan lah. Masa baru-baru kahwin je terus fly kat sini kan. Bawa baru kahwin ni 2 hari lepas tu terpaksa jaga anak tiri 3 orang dengan perangai masing-masingnya. Bukanlah mengungkit, tapi teringat you kenangan. Ada manis dan tapi banyak yang pahit lah macam tu. Yelah, kita muda-muda dah jaga anak orang putih yang tak communicate bahasa kita tak communicate bahasa dorang. Lepas tu ada pula mak-mak meroyan. Memang it was a struggle. Itulah kenangan bila ada Ile de Ré ni. Sebab tu dah aku rasa macam tak enjoy sangat sebab kenangan-kenangan macam ni lah kembali. Masa ni Adam ditugaskan untuk jaga adik dia main di park. Kita orang tunggu dalam kereta.
Sebab masa ni panas gila kot. Si Adam merunguk jugalah panas. Panas. Kau jaga juga adik kau dah banyak dah relax hari. Bercuti tanpa adik kau. Silalah jaga adik. Nampak tak betapa sukanya Cik Kak tu. Anna. Sur YouTube. On va pas dans. C'est un 360 mon ref. Waouh. Korang pernah bawa ke ni? On dirait une tortue. Hein? J'en ai déjà fait une fois, mais. On dirait une tortue. Sampai ter... Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.